Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya karim ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghis. Birahmatika astaghis. Birahmatika astaghis. Birahmatika astaghis. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ya Rabbana. Ya Rabbana ya Rabbana. Ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Jalan-jalan. Ya Jalan-jalan. hayyu ya يلا يا شيخ. يلا يا سيد. يلا يا سيد. هنا يا اخوان، هنا يا اخوان عشان. يلا يا سيد. ايه اقول لك. من هون. يلا يا زلمه. Masya-Allah, inilah mihrab baginda Nabi SAW, tempat Nabi menunaikan salatnya. Ya, ini adalah Raudhah, taman-taman syurga. Kita bagi salam kepada baginda Nabi sambil kita berjalan, bagi salam dengan penuh lemah lembut, ya, penuh kasih sayang kepada baginda Rasulullah. Tiang Aisyah yang ni 119 ni. Kakak nampak ni? 119 inilah tiang Aisyah, tiang yang mana baginda Nabi beritahu tempat yang terbaik. Kalau kamu tahu, kamu akan beratur ataupun ambil undi untuk solat di situ. Dan ini pula adalah mihrab baginda Nabi SAW. Ini adalah Raudhah, taman-taman syurga, ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah. Dan di sana adalah pintu Babus Salam. Untuk ziarah Nabi boleh masuk melalui pintu Babus Salam. Di sini termaktub, ya, ada tulis ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku yang merupakan taman syurga. Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan di sana pula adalah rumah Aisyah, iaitu makam baginda Nabi SAW. Ya, Ustaz sentiasa buat live benda yang sama, perkara yang sama, namun insya-Allah ia mengubati kerinduan kita kepada Rasulullah untuk sahabat-sahabat yang jauh di Malaysia, di Indonesia, insya-Allah. Jadi sekarang ini ruang ini semua telah diberikan kepada jemaah muslimat. Ya, untuk lelaki ruangnya agak lebih kecil. Jadi marilah sama-sama kita memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Ya, dalam satu hadis diriwayatkan bahawa Nabi menjawab salam kita, dan siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka salawat itu sampai kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Assalamualaikum ya Habibur Rahman. Assalamualaikum ya Rasulul Azim. Assalamualaikum ya Raufur Rahim. Assalamualaikum ya Habibur Rahman. Assalamualaikum ya Habibur Rahman. Assalamualaikum ya Habibur Rahman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulul Azim. Assalamualaikum ya Raufur Rahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habib Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Wa asyhadu annaka Rasulullah. Wa asyhadu annaka ballaghta risalata wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah. Wa salla alayka Allah salatan daimatan ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq. Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah fil ghar. Assalamu alayka ya Umar al-Khattab. Assalamu alayka ya man nataqa bis-sawab. Assalamu alayka ya ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, ini adalah pintu Babul Baqi', ya, pintu yang menunjukkan menuju ke perkuburan Baqi' di sana tu.
Ya, moga-moga kita satu hari nanti datang di sini dan dapat mati di bumi Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana baginda Nabi SAW pernah bersabda, man istata'a minkum ay yamut fil Madinah falyaf'al fa inni syafi'un yaumal qiyamah. Ya. Man istata'a minkum ay yamut fil Madinah falyaf'al fa inni syafi'un yaumal qiyamah. Siapa yang mampu untuk mati di Madinah ini, maka berbuatlah demikian kerana aku memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Maka di sana kita lihat jemaah-jemaah muslimat, ya, mereka juga mengambil slot raudah, permit raudah. Maka permit raudah ini tutupnya pada jam 12 malam dah tak ada. Paling akhir adalah pada jam 11.30. Inilah ya, Babul Baqi' disebut juga sebagai Babul Jibril kerana Jibril AS pernah turun di sini bertemu dengan baginda Nabi SAW di Babul Baqi'. Sebenarnya dulu ketika zaman Nabi, tempat yang Ustaz berdiri ni adalah dipanggil hujurat, iaitu bilik-bilik yang mana rumah kepunyaan isteri baginda Nabi SAW. Adapun rumah Aisyah itu di sana, dan di depan rumah Aisyah di pintu 40 itu adalah rumah Fatimah Zahra. Doa daripada Umar Al-Khattab, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi nabiyika. Ya Allah, rezekikan aku syahid di jalan Engkau dan matikan aku di negeri Rasul Engkau. Itu doa daripada Umar Khattab. Maka insya-Allah doa ini boleh kita amalkan. Moga-moga Allah pilih kita untuk mati di bumi Madinah Al-Munawwarah, mati di bumi yang barakah ini, yang mana janji Rasulullah kepada yang mati di sini adalah syafaatnya. Ya, kita pasti semua tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya, berkehendakkan kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah berakhirlah surat Raudah. Hanya boleh ambil sekali saja surat Raudah. Namun untuk ziarah makam baginda Rasulullah SAW, maka boleh kita lakukan sering kali, banyak kali. Jadi insya-Allah Ustaz akan buat sekali lagi ziarah makam Nabi, iaitu pada hari subuh 26 Mac, pada hari keberangkatan ke kota Mekah, sebagai ziaratul wada, iaitu ziarah mengucap selamat tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab bertamu, ya, bila kita datang bertamu ni, ya, kalau kita nak meninggalkan baginda Nabi, maka sebaiknya, ya, memberilah salam sebagai adab kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sanalah, ya, makam baginda Nabi, ya, tersemadinya jasad insan yang mulia, insan yang begitu cintakan umatnya. Ya, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita, tuan-tuan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut, sakit sakaratul maut itu, ya, sehingga kan Nabi berada dalam keadaan sakit sakaratul maut, Nabi masih mendoakan kita. Nabi kata apa kepada Allah? Ya Allah, timpakanlah sahaja kesakitan sakarat ini kepadaku, jangan kepada umatku. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Jadi kita perlu meletakkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang selayaknya. Ya, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Satu hari Umar Al-Khattab datang bertemu dengan Rasulullah. Berkata Umar, ya Rasulullah, aku cintakan kau, namun aku lebih mencintai diriku. Maka jawab Nabi, ya Umar, iman kau masih belum sempurna. Ya, iman kau masih belum sempurna selagi mana kau tidak mampu untuk mencintai aku lebih daripada kau cintakan diri kau sendiri. Ya, barulah Umar, ya, belajar untuk mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya. Maka satu hari dia datang bertemu dengan Nabi, memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang ni aku cintakan kau lebih daripada aku cintakan diri aku. Maka Nabi pun menyebut tentang hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang kamu selagi mana dia tidak mencintai aku lebih daripada dia mencintai kedua orang tuanya dan manusia seluruh alam. Maksudnya daripada hadis ini, kita perlu mencintai Nabi lebih daripada kita cintakan diri kita. Barulah kita meletakkan kedudukan Nabi itu di tempat yang selayaknya dalam hati kita. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar pernah ketika selesai daripada solat memberitahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku cintakan kau ya Rasulullah. Maka kemudiannya Rasulullah juga memberitahu kepada Abu Dzar, aku juga mencintai kamu Abu Dzar. Maka berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, tidak ada gunanya aku masuk syurga kalau tanpa dirimu. Kalau aku masuk syurga tapi tidak dapat bersama-sama denganmu, maka syurga itu tidak ada faedah pun untuk diriku. Dan ajarkan aku ya Rasulullah, bagaimana aku nak bersama denganmu. Maka baginda Nabi SAW terus menyebut hadis ini. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilan. Sesiapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dia akan dibangkitkan kelak bersama-sama denganku. Oleh itu tuan-tuan yang dikasihi Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, marilah kita belajar untuk mencintai Nabi, menyayangi Nabi sebagaimana sayangnya Nabi kepada kita, sebagaimana cintanya Nabi kepada kita. Tuan-tuan tahu tak, ketika Nabi satu hari didatangi Jibril alaihissalam, Nabi SAW berkata kepada Jibril, wahai Jibril, ceritakan aku tentang neraka. Maka Jibril pun menceritai tentang neraka Jahim, neraka Wil, dan berbagai neraka diceritakan kepada Nabi. Sehinggalah bila datangnya tentang Jahannam, Jibril terus senyap. Maka berkata Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau senyap? Teruskan ceritamu, sifatkan kepadaku apa itu Jahannam. Maka akhirnya bila didesak, barulah Jibril menyatakan, sesungguhnya Allah SWT menyediakan neraka Jahannam ini untuk umatmu Muhammad, umatmu yang telah meninggal dunia tetapi tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam Jahannam. Ketika mendengar ini tuan-tuan, baginda Nabi SAW murung, muram wajahnya, sedih sangat-sangat, sehingga kan dikatakan 3 hari Nabi tak keluar rumah melainkan hanya ketika solat saja. Nabi sedih sangat, fikirkan bagaimana nasib umatnya, bagaimana nasib umatnya kelak. Itulah kasih dan cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Hatta ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sewaktu Nabi berada dalam keadaan kesakitan sakaratul maut, kesakitan waktu berada dalam keadaan tenat. Maka berkata Rasulullah, ya Jibril, beritahu aku apa hak aku di hadapan Allah. Maka Jibril pun memberitahu, sesungguhnya ya Rasulullah, pintu-pintu syurga telah terbuka luas. Malaikat telah berbaris-baris menunggu untuk menyambut roh Tuhan. Namun pada wajah Nabi tidak kelihatan kegembiraan. Nabi kata, ya Jibril, bukan itu yang aku nak dengar. Aku nak dengar bagaimana bagaimana nasib umatku, bagaimana tentang umatku. Maka barulah Jibril berkata, sesungguhnya aku mendengar bahawa Allah telah berfirman, tidak akan masuk syurga para rasul melainkan masuknya syurga engkau ya Muhammad, dan tidak akan masuk syurga umat para rasul melainkan masuknya umatmu. Itulah umat Nabi tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat akhir zaman, namun kita umat yang masuk syurga dulu berbanding dengan umat-umat yang lain. Nabi Musa AS pernah melahirkan rasa ketika Isra' Mi'raj baginda Rasulullah. Kata Musa, inilah pemuda ini, dia tunjukkan kepada Nabi, umat dia masuk syurga lebih ramai daripada umatku, sedangkan umat aku lebih ramai daripada dirinya, dan umat aku pula adalah umat yang dahulu, yang terlebih dahulu daripadanya, namun umatnya lebih ramai dan lebih dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan kita dimuliakan Allah? Ada sebabnya, ada sebabnya. Kerana umat akhir zaman ni,
Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini, ya, kita ini tuan-tuan, Allah beritahu kamu adalah umat yang terbaik yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun nak menjadi umat yang baik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Barulah kita diiktiraf sebagai umat yang terbaik. Jadi hari ini tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi adalah mengajak manusia ke arah kebaikan. Mengajak manusia ke arah kebaikan ini bukan bermaksud semua perkara. Ya, cukuplah kalau kita tahu beberapa perkara tentang kebaikan itu, maka kita ajak manusia. Ya, kerana itu menjadi modal kita, menjadi saham kepada kita. Ya, man dalla ala khairin falahu misla ajri. Siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita didik diri kita untuk menjadi orang yang menyampaikan, ya. Semoga apa yang kita sampaikan yang memberi manfaat kepada manusia seluruhnya. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat, sekarang ini Ustaz buat live daripada Bumi Madinah Al-Munawwarah. Jam sekarang ini waktu di sini, ya, 11.46 malam. Keadaan udara sejuk, ya, nampak macam kabut sikit, memang sejuk lah. Ya. Di sana nampak masjid yang cantik tu, itu adalah Masjid Ramah, Masjid Awan. Ya. Sana ada Ma'rad Imarah Masjid Nabawi. Ya, Ma'rad ini adalah pameran tentang Masjid Nabawi. Masuk di situ kena bayar lah. Ya, satu orang dalam 30 rial. Masya Allah, banyak juga hotel-hotel di kawasan depan ni. Tapi Ustaz tak ambil di sini. Kenapa? Kerana di sini bagi jemaah muslimat agak jauh sikit. Jadi tempat yang sesuai adalah dari arah belakang masjid. Tu, ya, hotel yang Ustaz ambil, iaitu Anwar Madinah Muempik. Di situlah hotelnya. InsyaAllah selesa lah untuk jemaah-jemaah Ustaz, ya, dekat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, marilah kita sentiasa, ya, merafakkan rasa syukur dan seringkali berdoa kepada Allah, minta kepada Allah nikmat kunjungan ke kota Madinah Al-Munawwarah ini. Kerana sesungguhnya, ya, dengan kedatangan ke kota Madinah ini, insya-Allah sedikit sebanyak menambahkan iman dan takwa kita. Dan bila Allah jemput kita datang ke sini, itu penanda apa? Penanda bahawa Allah nak muliakan kita. Allah nak kita belajar untuk mencintai Nabi. Allah nak kita belajar, ya, menyayangi Nabi. Allah nak kita belajar bagaimana cara untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah Allah nak muliakan kita. Allah nak bersihkan hati kita. Ya, Allah nak bagi kasih sayangnya kepada kita. Ya, Allah nak kita menjadi umat Nabi yang mana Nabi kenal. Ya, umat yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dijemputnya kita ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Dan Madinah Al-Munawwarah ini adalah bumi yang cukup tenang, aman, nyaman dan indah. Sekali kita datang tuan-tuan, seronoknya duduk Madinah ni, kalau boleh tak nak balik. Ya, berpandukan daripada hadis Nabi. Nabi kata apa? Al-Madinah khairul lakum law kanu ta'lamun. Ya, Madinah ini adalah bumi yang terbaik sekali bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ya, kalau kamu tahu akan kelebihan duduk Madinah ni tuan-tuan, kita memang tak nak keluar dari Madinah. Nak duduk sini. Ya, nak duduk sini sebab apa? Ketenangan bumi Madinah ini. Sebab apa tenang? Ya, kerana tu di sana tu di sana tu ada manusia yang paling tenang sekali, iaitu Muhammad Rasulullah. Dan aura ketenangan Nabi itu terpancar, ya, terpancar sehingga kita dapat rasa begitu tenang sekali duduk sini, seronoknya duduk sini. Bumi Madinah adalah tanah haram, ya, tanah haram dengan doa daripada Nabi SAW. Nabi kata, ya, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan mendoakan kepada penduduk-penduduknya. Wa inni haramtu Madinah,
dan aku mengharamkan kota Madinah wa da'utu li ahliha, dan aku juga mendoakan kesejahteraan penduduknya, kama da'u Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Mekah. Dan Madinah ini tanah haramnya tak besar macam kota Mekah, hanya besarnya 15 km saja. Dalam hadis yang menunjukkan bahawa tanah haram Madinah ini, Nabi juga memberi satu amaran kepada mereka yang duduk di Madinah ataupun datang ke Madinah ini, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memurkakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi, Al-Madinah haram ma baina Ir ila Sur, Madinah adalah merupakan tanah haram di antara Bukit Ir ke Bukit Sur. Faman ahdasa fiha hadasan aw awa muhaddisin fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Sesiapa yang melakukan kejahatan ataupun berniat untuk melakukan kejahatan atau melindungi orang yang melakukan kejahatan, dia pasti akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia keseluruhannya. Oleh itu tuan-tuan, sepanjang kita berada di Madinah ini, bagi sahabat-sahabat yang bakal datang, duduk di Madinah, datang ziarah ke Madinah ini, jangan sekali-kali kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, walaupun sedikit. Jangan kita mengumpat, jangan kita mencela orang, jangan kita mengata orang, dan janganlah kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kerana apa? Sedikit saja kejahatan yang kita lakukan, maka balasan buruk itu berganda-ganda. Sebagaimana kalau kita melakukan kebaikan, dilipatkan ganda ganjaran pahalanya. Dan hendaklah mereka-mereka yang datang ke Madinah ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, banyakkan sabar. Banyakkan sabar. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan berkata sesuatu yang tidak baik. Kerana apa yang kita sampaikan, apa yang kita kata itu cukup masin untuk kita. Boleh berlaku, boleh dapat cash je. Jadi banyakkan sabar, kerana kesabaran itu akan mendapat syafaat Nabi. Nabi memberitahu, man sabara ala liwa'iha aw shiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sesiapa yang bersabar dengan kesusahan, kepayahan hidup di bumi Madinah ini, pasti akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pintu nak masuk ke Madinah ini sekarang ada 7 pintu. Dan setiap pintu itu dijagai oleh para malaikat. Ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wala ta'un. Setiap pintu masuk ke Madinah ini dijagai oleh para malaikat. Tidak akan masuk padanya dajjal dan ta'un. InsyaAllah tuan-tuan yang dikasihi Allah, banyakkan doa, minta kepada Allah, merayu, merintih kepada Allah. Wahai Allah, Allah itu baik tuan-tuan, dia begitu baik. Innallaha latifun bi ibadihi, dia cukup baik dengan hamba-hambanya. Kita ni yang kadang-kadang miskin meminta, nak sesuatu tapi tak minta sungguh-sungguh. Kalau kita nak ada hajat apa-apa dengan Allah, minta sungguh-sungguh dengan Allah, dan merayu pada Allah. Allah suka hamba yang merayu pada dia, dan spesifikkan apa yang kita minta tu. Kalau kita nak itu, minta sungguh-sungguh. Nak datang Madinah, minta pada Allah, ya Allah, aku nak sangat datang ke Madinah ini, ya Allah. Nak berkunjung ke bumi yang bertuah ini, bumi yang menjadi saksi kepada penghijrahan agung baginda Nabi. Aku nak sangat datang untuk memberi salam kepada Rasulullah. Aku nak sangat datang supaya dapat solat dan berdoa di dalam raudhah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Hari-hari minta. Yang ni kita kadang-kadang hari ni minta, bulan depan mau minta lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menguji kita. Dia melihat sejauh mana kesungguhan kita ni. Jadi sebelum kita nak mengata sesuatu tu, sebelum kita nak mengomel sesuatu tu, kita kena tengok diri kita dulu, sejauh mana permintaan kita dengan Allah, kesungguhan apa yang kita minta dengan Allah. Allah kata dalam satu hadis kursi, bila kita bangun waktu 1/3 malam, Inna Allah yanzil ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, may yad'uni fastajib lahu. Sesiapa yang berdoa, maka Allah akan menjawab doanya. Ini janji Allah, janji Allah, may yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa, maka akan ku jawab doanya. Jadi kita tengok diri kita, ada tak kita berdoa pada waktu itu?
Ya, may yas'alani fa'ataihu, dan siapa yang meminta akan ditunaikan permintaannya. May yastaghfiruni faghfir lahu, dan kalau kita minta keampunan kepada Allah waktu itu, ya 1/3 malam, dalam jam 3 atau 4 pagi, kita minta dengan Allah, Allah akan tunaikan. Ya, kalau kita minta pengampunan, Allah akan memberikan keampunannya kepada kita. Ini janji Allah, tuan-tuan. Ya, Allah yang menjanjikannya. Hadis kursi ni, ya, hadis sahih. Jadi insya-Allah kalau ada hajat kita masih belum tertunai, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, bangun di tengah malam, ya, berdoa, solat malam ketika manusia tidur, dan di waktu itulah minta, merayu, merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allahu mustajib. Ya, Allah akan menjawab. Allah adalah tempat yang menjawab segala doa-doa hamba-Nya. Jadi sekadar di sini dahulu, insya-Allah. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Minta doakan juga kepada Ustaz agar Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, ditunaikan segala hajat dan impian, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.